Assalamualaikum semua, boleh dengar suara saya tak? Waalaikumsalam. Alham- Ya. Alhamdulillah. Sebentar saya nak tengok kamu punya list nama. So ada lagi lima orang. 17 dah ni. 17, 16, 16, 17, 18. Ada 3 orang lagi ya. Kita nak tunggu ataupun kita nak teruskan? Kita tunggu, kalau nak tunggu kita tunggulah lama berapa minit. Hari ni pun saya tak nak start lagi. Tunggu jap, Cik. Tunggu. Tunggu jap saya. Okey, baik. Hari ni kita buat sesi ta'aruf dululah, ta'aruf Kita tak mula lagi kelas. Patutnya kamu dah ada dekat college dah ni. Dah since ada pula PKP lagi. Susah sikit lah. Subjek ni subjek praktikal ni, tak boleh online macam ni je. Lagi 2 orang. Oh, seorang tak seorang pergi ada. Okey, betul, saya tahu. Dia ada PM saya tadi. Maksudnya ada lagi seorang je kan? Lagi seorang lagi.
Ada seorang pula, 2 orang lah. 2 orang lagi. 17 ni termasuk saya. Jadi ada lagi orang. Enam belas balik. Ketua, siapa nama ketua kelas ni? Intan Ke siapa nama tu ada? Siapa nama ketua kelas ni? Sir. Saya. Intan Fariza. Intan Intan Oh, Fariza. Intan Fariza. Okey, baik. Bolehlah kita mula slow-slow. Kalau kawan kamu tu kalau dia terjaga dari lena dia nanti terus join lah Boleh gitu? Boleh. Boleh je. Kita bukan hari ni kita tak start. Hari ni kita tak start lagi kelas, tapi kita nak kita nak buat sesi apa namanya, ta'aruf ataupun kita sesi memperkenalkan diri okey. First thing first, sebelum kita mulakan, sebab saya dalam bilik tak kisah. Okay, kita mulakan dengan perjumpaan kita pada pagi ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. So alhamdulillah kita berjumpa lagi. First time saya jumpa. Okay, saya diamanahkan untuk pihak pengurusan akademik untuk mengajar kamu di dalam subjek engineering application software kod DBV 20042. Alright, sebelum kita mulakan, saya dah tengok, saya baru download kamu punya list members of your class. Total ada 19 orang, betul tak? 19 orang kan? So yang tolak hari ni yang ada pergi Betul. 19 kan? Okay, yang pergi test JPJ tadi seorang, jadi ada 18 lah sepatutnya, tapi seorang tak masuk, tapi kita tengoklah. Okay, kita mulakan dulu dengan sesi perkenalkan diri Okay, saya panggil nama ni yang seperti yang dalam list ni, seorang, lepas tu onkan kamera, introduce yourself, nama panggilan siapa, asal mana, and then cerita sikit apa-apa latar belakang background education ke, ataupun nak cerita hobi ke, ataupun cita-cita ke, saya tak kisah. Hari ni sesi kita sesuai kenal. Saya tak bercadang lah nak mengajar terus. Jadi kita minggu pertama kan. Jadi kita lebih kepada sembang, tengoklah macam mana saya nak tahu juga background kamu macam yelah macam mana kan. So kita mulakan, saya panggil dulu Pertama sekali Aina Kamilah binti Muhammad Azli. Boleh onkan kamera, perkenalkan diri anda. Aina Kamilah. Okay, Aina Kamilah, say something. Assalamualaikum. Nama Aina Kamilah binti Muhammad Azli, tinggal di Perlis. Di mana? Perlis. Perlis. Oh, jauhnya. Masya Allah. Dia tak tahu nak cerita apa. Ceritalah pasal harum manis kat sana. Macam mana? Harum manis okey tak? Laku. Laku. Dekat sini kita makan pelam salah aja. Salah. Harum manis mahal lah, mahal. Mahal. Mahal.
Dia tak tahu nak cerita apa. Ceritalah apa sekarang kamu buat apa, hobi ke apa ke, nak cerita-cerita nak jadi apa ke. Sekarang saya suka sembang dengan student, tanya apa dia punya hobi ataupun dia punya interest, and then apa dia punya cita-cita dia. At least kalau dia tak tahu cita-cita pun lepas dia study di KKTM, dia tahu dia nak pergi mana lepas ni. Kan? Hobi saya suka membaca. Membaca, Alhamdulillah, bagus. Baca novel, baca komik. Komik ada, novel ada. Novel ada, komik ada. Dua-dua lah. Kalau saya suka baca komik lah, novel saya tak suka lah. Tapi saya suka membaca jugalah. Novel tebal sangat lah, nak habis lambat. Okay, bagus. Jarang-jarang ada suka membaca ni. Maksudnya membaca ni bagus lah. Macam Tun Mahathir pun suka membaca lah. Jadi umur panjang tak nyanyuk. Okay, tapi pening sikit lah Alright, next. Terima kasih Aina. Kedua, Abdul Mukid. Abdul Mukid bin Fazlin. Mana Abdul Mukid? Yang on camera ni. Okay, alright. Abdul Mukid. Mungkin tak dengar, mungkin tak dengar suara. Tak dengar. Tak dengar lagi. Mikrofon kamu ada masalah tak? Yang lain boleh dengar tak mungkin? Tak. Kawan-kawan lain pun tak dengar mungkin? Okey, tak apa. Sementara mungkin dia, adjust dia punya technical problem. Kita teruskan kepada Ahmad Mifzal Afiq bin Zahari. Ahmad Mifzal Afiq. Ada tak? Ahmad itu Ahmad Mifzal Afiq. Panggil apa ni? Panggil Ahmad ke Mifzal ke panggil Afiq? Afiq. Panggil Afiq Okey, rambut kerendeng macam pemain bola sepak. Aduh, Afiq. Okay, Afiq, introduce yourself, Afiq. Okay, nama saya Ahmad Mirza Afiq bin Zahari. Boleh panggil Afiq. Saya berasal dari Kulai, Johor. Kulai dekat mana, Afiq? Dekat Indapura. Indapura. Taman Taman perumahan, taman Taman. Okay. Hobi saya main game. Main game ni semua orang main game, suka main game. Saya pun main game, Afiq. Jadi kalau boleh cari satu yang hobi yang luar daripada main game ni. Kalau cakap pasal main game, semua orang main game. Kanak-kanak, remaja semua main game sekarang. Orang tua pun sama main game. Saya yang tua pun main game juga. Jadi itu kata hobi tu general lah. Maksudnya kena cari satu yang lagi bagus, lagi lain daripada yang lain, yang rare. Kita panggil rare. Membaca tu kalau kamu sebagai student memang kena baca lah. Suka ke tak suka ke memang kena paksa baca. Jadi as a student memang kita kena baca. Tak boleh nak elak. Macam apa tadi Aina tadi kan, dia suka membaca. Tapi dia suka membaca novel lah. Novel tu jarang-jarang lah orang suka. Tapi bagus lah. So I think macam mana? Selain daripada main game, mungkin sekejap mungkin lepas ni mungkin. Main futsal. Main futsal. Itu okey, bagus. Bersukan, main bola, main futsal itu adalah yang kemahiran yang ada. Itu bagus. Kulai orang Kulai, orang Johor. Okey, bagus. Saya pun ada di Kulai juga, di kampung Seri alamat. Sebelah Kampung Rahmat apa, Afiq? Seri Paya. Kampung Seri Paya, ya betul. Tapi saya tak duduk situ. Alright. Okay, Afiq, ada benda nak cakap lagi, Afiq? Tak ada. Cita-cita? Tak tahu lagi cita-cita. Masya Allah.
Okey, tak apa. Lepas ni cari satu cerita-cerita. Biasanya bila dah masuk sini kita career kita kadang-kadang boleh berubah. Kadang-kadang memang sentiasa bertukar lah. Tengok bergantung kepada keadaan semasa. Keadaan semasa, tak apa. Yang penting kita jadi orang yang berguna, tu yang paling penting sekali. Okey, terima kasih Afiq. Kita teruskan. Al-Azim bin Muhammad Hanis. Al-Hazim mana? Al-Hazim. Masya Allah, Al-Hazim. Sihat Azim Sihat. Okay Azim, say something. Nama saya Azim, asal dekat Seremban ni 9. Seremban. Hobi saya main badminton. Badminton, okey, sama macam saya suka main badminton juga. Kuatlah radiologi lepas ni. Ada banyak yang tera-tera atlet ni, main futsal, main badminton. Kuat ni. Okey, bagus Afiq. Azim, cita-cita Azim nak jadi apa? Cita-cita saya jadi dalam medical engineering lah. Ya, maksudnya teknikal dalam bidang kejuruteraan perubatan perubatan lah. So, okey, kalau kita nak jadi engineer nanti kalau cita-cita engineer mesti ada degree Nanti maksudnya lepas diploma ni sambung belajar. Untuk dah ke peringkat degree, at least kena ada sarjana muda lah ataupun degree bachelor degree. Okey Azim, terima kasih. Seterusnya kita kembali kepada tadi, apa nama tadi? Abdul Mukid. Abdul Mukid boleh dapat ni mikrofon tadi? Boleh dah? Mana Mukid? Left dah? Mukid okey? Masih tak boleh lagi? Tak dengar, saya tak dengar. Kamu dengar saya? Mukid dengar suara saya? Dengar. Okey, saya tak dengar suara Mukid. Tak apa Mukid. Nanti try lah troubleshoot macam mana sebab mikrofon tu problem tu. Sama ada audio kamu punya jack tu dekat laptop ataupun handphone kamu tu ada tersumbat. Yang itu sama ataupun macam mana. Tak tahulah, kamu trace lah macam mana tu nanti tu. Mungkin tak apa. Okey, mungkin kita skip dulu. Okay, and then kita tengok Alia Nadira binti Muhammad Rosli. Alia Nadira, mana Alia? Saya. Okay, Alia, introduce yourself. Nama saya Ali Nadira. Boleh panggil Lia. Saya berasal dari Alustar, Kedah. Alustar, jauh jauh tu Alustar, Kedah. Tadi Perlis, harum manis. Jauh semua tu. Utara. So Alia, apa nama cita-cita jadi apa? Jadi engineer. Engineer. Okey, so sama macam Azim tadi. So wajib ambil degree lepas habis diploma nanti, insya-Allah. Diploma ni insya-Allah lepas halnya. Kan? So hobi Alia apa hobi? Tengok K-drama. Tengok drama, menonton televisyen. Ya. Menonton TV televisyen. Drama sajalah. K-drama. K-drama. K Korea. K-pop. Gangnam Style lah ni. Aduh, tak suka pula. Aduh, pelik betul. Okey, baiklah. Korea pula. Yang Hindustan tak minat lah, Hindustan. Tak minat. Hanya Korea saja. Tapi Korea tu racist tau. Kau tak pernah pergi sana. Kau tanya sini yang tak. Saya pernah pergi and dia orang tak racist. Pernah pergi? Memang baik. Ya ke? Betul. Betul-betul baik ke? Betul, dia orang selalu tolong macam kalau nampak kita macam lost, dia orang akan terus tolong. Okey, kamu pergi berapa hari? Seminggu. Seminggu. Sini ada yang dah study sini dalam 3 tahun di Korea. Apa nama lecturer sini? Pensyarah sini ada study 2 orang study di Korea. Ada seorang tengah buat PhD, cuti belajar bergaji penuh. Seorang lecturer sini tengah buat PhD di Korea. So ada 2 orang ada seorang tengah cuti, dia cuti belajar di Korea, ambil PhD, seorang lagi
bekas pelajar master di Korea sini, pensyarah sinilah. So semua yang K-pop tapi dia orang tak minat pun drama Korea ni, dia tak suka orang Korea pun. Itu semua tipu je. Okey, tak apa dah. Saya tak condemn kamu lah. Patut minat kamu kan. Tapi itulah, Korea ni fake banyak pembedahan plastik. Okey. Okey, thank you Alia. Alright. Ayu Nadia. Ayu Nadia. Mungkin boleh dah? Saya dengar tak suara dia? Dengar. Alhamdulillah. Okey, kita Ayu sekejap. Okey, kita bagi Mungkit dulu. Mungkit, saya dengar. Alhamdulillah. Apa problem dia Mungkit? Tak, saya left tadi baru elok. Lepas tu masuk balik baru elok. Alhamdulillah. Saya tengok Mungkit pakai kupiah ni baru lepas main duha ni. Alhamdulillah. Syukur. Okey Mungkit, introduce yourself. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Mungkit bin Fazlin. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor. Wong Jawa ni, Wong Jawa. Ya, saya orang Jawa. Batu Pahat kat mana Mungkit? Dekat Tongkang Pecah. Tongkang Pecah, untuk pekan Tongkang Pecah tu kan. Okey, saya ada pakcik dekat Jalan Parit Jalil, dekat Parit Kasim. Pakcik saya ada duduk situ, seorang. Kalau rumah saya dekat area sekolah Sri Binjai. Dekat dengan sekolah tu lah, sekolah tu saya perasan. Situ je, tak jauh lah. Dekat je. Okey Mungkit. Lagi apa saya nak cakap lah. Cita-cita, hobi. Hobi saya suka main bola sepak ataupun futsal. Memang kuat ni radiologi memang tahun depan sukan ni memang awesome ni. Bahaya ni, tercabar laboratory ni. Sekarang ni mungkin lab yang paling kuat bola sepak. Bola sepak sekarang student lab. Yang paling dominan lah. Lepas ni saya tengok korang banyak yang atlet ni masuk ni. Aduh, memang radiologi kuat dah. Sebab saya memang suka main bola dari sekolah rendah. Memang dah Bagus. Sukan bagus. JDT minat lah. Nice. Fan of JDT lah ni. Kalau kelab antarabangsa minat mana? Kalau European League ke ataupun ni? Kalau Liga Inggeris tu Liga Inggeris? Saya minat Manchester United lah. MU, tak minat Liverpool Liverpool tak berapa minat lah. Tak minat Okey lah, MU pun MU lah, Red Devil. Okey. Alright, Mungkit. Cita-cita ni dia apa Mungkit? Kalau dulu masa saya kecil kan, sebab saya suka sangat main bola, jadi saya punya cita-cita tu pun nak jadi player bola. Pemain bola profesional. Okey, dah masuk college KKTM Ledang ni tak lah kot tapi boleh kalau sebenarnya masih boleh main bola tapi bukan untuk profesional lah kot Kalau kamu nak menuju ke arah atlet macam pemain bola sepak profesional, kamu kena masuk sekolah sukan. Macam sekolah sukan Bukit Jalil ataupun sekolah sukan Bandar Tenggara. Itu dia memang polish untuk produce atlet. Tapi perlu diingat mungkin atlet ni dia bukannya long term. Maksudnya profession sebagai seorang atlet ni dia akan sampai paling habis pun umur 35 tahun lah. Dia tak long last sampai umur 50 lebih sampai 60 kan. Dia maksudnya dia ketika muda lah kita bertenaga saja. Bila umur 35 dah, kebanyakannya 32, kalau Malaysia standard lah mesti 32 dah bersara dah kebanyakannya atlet. Itulah bila saya dah meningkat masa tu, bila sampai dah sekarang tu minat kat bola tu dah kurang sikit lah. Betul. Buka kat profession lain. Profession untuk kita untuk berbentuk career kita lah yang untuk masa hadapan ni. So tapi apa-apa hal pun yang penting ilmu kita kena cari dulu sebelum kita membina kerjaya. Tak kira lah kita nak belajar kejuruteraan bioperubatan ataupun kita nak belajar ilmu agama, apa-apa ilmu yang boleh membina kita punya karakter, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itulah bagus. Okey, terima kasih Mungkit. Seterusnya kita tengok siapa nama tu, Ayu Ayu tadi? Ya, saya. Ayu Nadia. Okey, Ayu Nadia on camera, tak nampak muka.
Saya dah on tapi Okey, baru nampak Ayu. nama saya Ayu Nadia Hartini, boleh panggil saya Ayu. Ayu, okey. Asal mana Ayu? Saya asal daripada Kedah, Kulim Kedah. Kulim, orang Kulim. Kat dengan Kulim High Tech. Saya dulu selalulah pergi kat Kulim High Tech tu. Lepas tu hobi saya main makeup. Makeup, makeover. Bukan makeover makeup Makeup. Kalau makeover tu apa nama ni? Surgery, plastic surgery tu dah lain Cita-cita saya nak jadi businesswoman. Bagus, alhamdulillah. Boleh kita masukkan nanti kat sini dia ada nanti subjek kamu akan dua subjek kamu jumpa, subjek entrepreneurship dengan lagi satu enterprise, lagi satu technopreneurship. Ada dua subjek keusahawanan. Nanti kamu diberi tugas lah nanti untuk daftar syarikat apa semua kan. Memang bagus. Salah satu daripada fungsi MARA ialah untuk melahirkan usahawan. Kamu tak semestinya jadi usahawan, tapi karakter, building the character, entrepreneurship, karakter untuk seorang usahawan ataupun businessman tu kena di develop kan. Contohnya macam berani mengambil risiko, intra dengan kita punya penampilan semua tu kena tu nanti akan ditekankan dalam subjek usahawan. Okay, so from the time being, Ayu meniaga apa? Dulu Ayu pernah meniaga macam barang-barang kosmetik. Okay, kosmetik sebab minat makeup. Okay, right. Lepas tu dah stop dah. Kenapa stop? Teruskan. Sekarang kan boleh bisnes online. Tapi sebab ada masalah sikit. Tak apa, sini nanti boleh sambung balik. Kita sekarang pun banyak online. Sekarang PKP kita bukan boleh travel pun. Kalau ada bisnes ke apa ke, jalan je. Kita ada medium media sosial ni kita gunakanlah, Facebook, IG, Twitter ke apa ke, gunakan tu. Okay, bagus. Rare je lain pada yang lain. Okay, thank you Ayu. Next, kita panggil Fatin Ifa Farzana. Binti Afzainizam. Mana Fatin? Saya. Fatin Nama Ifa saya Farzana. Nama saya Fatin Ifa Farzana. Saya tinggal dekat Kelang, Selangor. Hobi macam edit video. Okey, minat media minat kepada editing, video editing. Cita-cita engineering lah. Okay, engineering sama macam yang lain-lain tadi, maksudnya kena sambung degree Fatin. Okay. Alright, hobi Fatin minat sunting video Okay, Fatin, saya dah tanya, since kamu duduk Selangor ni, okay, yang betul ke dekat Selangor tu memang ada satu macam kita macam untuk swab test tu memang dia bagi free untuk maksudnya orang ramai, orang awam kita boleh buat swab test secara percuma. Saya rasa tak ada. Mungkin sebab saya tengok ada yang digemburkan dalam media dia kata memang ada kerajaan Selangor dia ada bagi memang swab test percuma sebab swab RTK semua tu mahal kan. So dia open macam tu, so ramai yang volunteer untuk buat swab test dan hasilnya ramai yang positif. Saya nak tanyalah, mana tahu kamu dengar kan. Sebab kamu duduk Selangor, saya duduk Johor, saya tak tahu keadaan di sana. Lepas tu saya tanya. Saya rasa macam tak ada kot. Ya, tak ada. Kalau saya tak tahu ke apa ke. Dan cuba Fatin Google, cuba tengok Selangor. Type je Selangor, keyword Selangor and then swab test. And then ada tak saya rasa memang ada, dia buat tapi saya tak tahu berapa jumlah amount. That's why dia punya rate of positive COVID tu champion nombor 1 Selangor. Because dia punya free untuk volunteer untuk swab test tu memang setiap hari ada. Sebab negeri lain tak buat macam tu. Yang di negeri lain kalau ada gejala saja baru buat kan. Sebab COVID pun sekarang ni bahaya sebab dia tak ada gejala pun dia boleh positif. Kan? Even yang kita tak ada yang sihat ni, kita rasa kita sihat, tiba-tiba kita swab positif. Tu yang bahaya dia. That's why kita kena avoid
pergi tempat-tempat awam yang crowd sesak semua kita kena elakkan. Cuma nanti kamu ada masa kamu check lah apa nama ni Fatin Google sebab Selangor je yang tu saya tak tahu lah tu kan. Okay Fatin, apa nama tadi? Kamu nak jadi engineer and then hobi apa tadi? Video editing Okay baik. Alright, terima kasih Fatin. Next kita pergi kepada Hanan Hasif bin Matno. Hanan Hasif. Hanan. Panggil Hanan ke panggil Hasif? Hanan Hanan. Tak adalah Hanan. Okey Hanan. Kalau ikutkan nama pun Nur Syahrizan ni kan orang ingat macam perempuan tapi itulah. Okey je. Hanan sebab dia ada Hasif tu okey lagi. Hanan Hasif. Bangi. Ni pun Selangor juga ni. Betul ke Hasif? Ni Hanan. Ada tadi yang ada swab test free tu yang saya cakap tadi. Oh Selangkar. Oh dia bagi maklumat tu info tu. Okay. Alright. Sebab dia sekali test tu agak costly tau dia punya dalam 200 tau. Jadi dia buat macam tu je orang ramai yang banyak lah nak test. Ramai yang hilang pekerjaan ni PKP ni kita kena bersyukur lah kalau kita boleh meneruskan kehidupan kamu terus belajar macam ni kan. Alhamdulillah. Kita kena syukur. Okay, Hanan apa hobi Hanan? Okay. Cepat bosan. Tapi nice to know kalau teknologi latest teknologi ni kan. Kita kalau bagus kena adapt ataupun kita kena ambil tahulah kan. Bukan setakat ni maksudnya teknologi apa yang kita sekarang. Contohnya macam komputer kan. Komputer hard disk apa yang sekarang yang latest. Macam RAM apa yang teknologi yang kita pakai. Macam tu kita kena tahulah. Contohnya apa lagi teknologi yang baru-baru terutamanya macam IR 4.0, IR 5.0 ni kena tahu. Benda-benda macam tu kita patutnya kena tahu Baguslah kan kalau kau boleh explore benda-benda macam tu. Okay, right. Okay, Hanan dah. Okay, next Intan Fariza, ketua kelas Intan Fariza. Intan Fariza. Ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Intan Fariza binti Muhammad Fauzi. Saya asal dari Padang Serai, Kulim, Kedah. Apa lagi? Oh, hobi saya membaca. Saya suka baca. Tak kisahlah baca online ke, baca buku ke. Okay, maksudnya suka baca. Kalau laman web tu suka baca dekat mana? Laman web mana? Saya suka baca kadang-kadang novel online. Kadang-kadang novel online. Berita semasa suka baca tak? Berita. Tak suka. Kalau keluar tu bacalah. Kalau macam keluar kat timeline ke, bacalah. Macam isu-isu macam di Palestin sekarang ni, ambil tahu tak? Oh, yang tu sentiasa ada keluar kat ni kan. Media sosial tu sentiasa up to date lah. Isu-isu Palestin, isu kita sekarang ni, isu global lah macam COVID-19 ni. Kita punya vaksin apa semua ni. Ada orang yang dia truth seekers kita panggil tu. Dia lebih daripada tu dia cari. Kan dia cari behind the scenes apa tu. Tu yang suka investigate. Tu ada juga yang jenis macam tu. So bagus jugalah tapi at the same time macam
teknologi terkini pun kita kena banyak baca juga sebab teknologi ni cepat berkembang. Okay, Intan ada ni cita-cita nak jadi apa? Cita-cita saya nak jadi cikgu. Cikgu, bagus. Jadi cikgu. Cikgu teknikal ke cikgu apa nama ni, pengajian pengajian umum? Kalau pengajian tak kisah, janji jadi tenaga pengajar. Kalau sebab Intan dah masuk area teknikal ni, kalau sambung degree besok boleh ambil bahagian pendidikan teknikal dan vocational lah. Di UTHM ada, UTM ada, di universiti awam kebanyakan ada bahagian teknikal, pendidikan teknikal. So nanti boleh jadi cikgu di college vocational, boleh jadi cikgu di ILP, IKM, KKTM, EdTech. So dan juga di universiti-universiti macam universiti teknikal lah, macam MTUN, universiti teknologi macam UMP, UTHM, UNIMAP, UTEM, apa lagi? UMP dah saya cakap. Itulah MTUN ada 5, total ada 5 MTUN. So wajib ambil degree lepas diploma sambung belajar. Okey Intan, terima kasih. Seterusnya Muhammad Ammar bin Bajuri. Ammar mana? Ammar, turn on your camera. Okay, right. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Ammar bin Bajuri. Asal dari Melaka. Sungai Rambai. Sungai Rambai. Sungai Rambai. Ada 2-3 orang lecturer KKTM Ledang di Sungai Rambai. Maksudnya dia tinggal stay di Sungai Rambai, Melaka. Ada 2-3 orang pensyarah di sini. Maksudnya Sungai Rambai ke sini bukan jauh pun, dekat je lalu AMJ kan. Lalu AMJ kan? Dari AMJ. AMJ turun terus sampai KKTM. Okey Ahmad, teruskan. Cita-cita nak jadi benda yang berkaitan dengan biomedical. Kau minat bioperubatan apa-apa yang kaitan dengan bioperubatan lah. Betul. Okey, bagus. Kalau kalau jadi engineer biomedical kena sambung degree Kalau jadi sebab kalau diploma kita boleh masuk juga biomedical, tapi kita akan jadi macam apa nama ni? Macam technician, paling tinggi pun supervisor lah. Kalau nak jadi engineer ataupun executive level ataupun professional kena ambil degree. Okay. So biomedical ni luas kita boleh pergi kepada maintenance, boleh pergi kepada apa nama ni, proses, kita boleh pergi kepada manufacturing, boleh pergi kepada marketing, boleh pergi kepada apa nama ni, macam-macam macam-macam lah senang cakap. So nanti utamanya kamu ambil ni radiologi kan, radiologi imaging ni dia lagi fokus kepada mesin-mesin X-ray, MRI, dengan CT scan macam itulah, atau sound. Dia mesin-mesin yang pengimbasan apa ni dalam badan manusia. Bukan badan manusia je. Kadang-kadang kita nak engineer sebab teknikal, kadang-kadang kita boleh nak scan apa nama struktur bangunan. Itu lebih kepada teknologi forensik lah. Okay, bagus. Jadi teknologi pun kena explore the latest technology related on biomedical science ataupun biomedical engineering. Okay, Ma? Okay. Alright. Thank you. Ammar dah. Okay, Muhammad Fahmi Azrul. Muhammad Fahmi Azrul bin Muhammad Hairi. Ada? Hello, boleh dengar tak? Dengar. Okay, Fahmi, turn on your camera. I want to see your face. Muhammad Fahmi Azrul. Dengar Fahmi. Ya? Dengar. Nampak tak? Dengar. Saya dah try buka. Saya dengar tapi saya tak nampak muka kamu. Kamu tak on kamera, tak boleh nak on. Okay, kejap. Tu baru nak on tu Tak ada pun? Saya tak nampak Fahmi punya muka. Dia gelap je Fahmi. Dia tak ada ni, dia macam
Tak ada apa-apa. Tak, kamera laptop ni kadang bangang sikit. Tak baik makan laptop. Okay, tak apa Fahmi, cakap je. Introduce yourself, tak apa. Fahmi, cakap je. Okay, Saya dengar. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahmi Azrul bin Muhammad Hairi. Nama saya Muhammad Fahmi Azrul bin Muhammad Hairi. Saya boleh panggil saya Fahmi, Okey, ataupun boleh Fahmi. panggil Azrul, ataupun boleh panggil Ong. Okey. Fahmi. Saya berasal daripada Tangkak. Oi, Tangkak satu tempat dengan Sir kat mana? Tangkak kat mana? Nama Tampar. No. Fahmi, Tangkak dekat mana? Fahmi? Sagil. Okey. Sagil. Alright. Sagil. Ya. Saya dengar. Sagil. Hobi main bola tampar. Tengok movie. Tengok drama. Baca novel, baca komik. Ui, bagus. Okey, cerita-cerita Fahmi? Sebenarnya cita-cita saya nak jadi interior designer ataupun cikgu seni, tapi sebab memang permohonan saya untuk dalam bidang tu ditolak, lepas tu saya dapat tawaran masuk KKTM, saya ambil je lah sebab saya pun minat juga engineering. Sebelum tu kamu mohon di mana? Interior design tu semua tu? Entah, dah tak ingat dah. Kalau dah tak ingat, dah lama dah. Kalau bahagian architecture, kalau civil di KKTM Mara dia ada di KKTM Seri Gading. Kalau macam tu saya tak pastilah ada interior design ke tidak, tapi tu ada civil, kejuruteraan awam, teknologi kejuruteraan awam. Dia melibatkan bangunan, macam-macam lah di situ, green design, sustainability, teknologi, benda lah. Lepas tu kalau yang di Rembau tu dia banyak kepada seni reka, lebih kepada fashion, lebih kepada suntingan video maker ataupun movie maker, dia macam kat situ lah, dekat KKTM Rembau tu. Yang lain tu kalau macam yang macam lebih kepada, sebenarnya tengok ada banyak lah KKTM yang KKTM ada 14 IKM dan juga 12 KKTM, banyak sekarang. Cuma kursus secara detail tu ataupun program-program tu kena tengok one by one. Kalau macam yang tak ada tu, maksudnya dekat UiTM ada offer. Tapi UiTM of course lah tak ada beasiswa. UiTM kena pakai PTPTN. Yang ada beasiswa ni KPM, College Professional Mara, IKM dan KKTM sahaja. Tu yang beasiswa, yang free. Maksudnya belajar free, FOC lah. Yuran free. Makin dapat allowance lagi tiap bulan. Alright. Itu Fahmi. Terima kasih Fahmi. And then kita teruskan Haikal, Muhammad Haikal bin Zainal. Ada Muhammad Haikal? Okey, rambut panjang Haikal. Ya, nama Muhammad Haikal bin Zainal. Ya, Saya lahir di Sik Kedah dan sekarang tinggal di Skudai, Johor. Macam ni Skudai ni rumah siapa Haikal? Rumah ayah. Oh, asalnya dekat Kedah. Oh, tapi sekarang ayah dah pindah di Skudai lah. Oh, sekarang maksudnya sekarang keluarga semua ibu bapa menetap di Skudai lah. Ya. Okey. Skudai kat mana Haikal? Dekat Jalan Selong. Taman apa? Dekat Kampung Sinan Baru, dekat Jalan Selong. Jalan Selong. Okey, baik. Okey, Haikal, hobi, cita-cita? Hobi tak ada sangat tapi ikut mood lah. Kalau kadang-kadang baca komik, kadang-kadang lukis sikit. Dengar lagu. Minat melukis, minat baca komik semua lah Okey, cita-cita? Cita-cita ada kaitan dengan bioteknologi. Biotech Okey, jangan confuse kita ada bioscience, biomedical science, biotechnology, kita ada biomedical engineering. Dia semua biologi tu, tapi dia ada punya disiplin dia tu berbeza Kalau sains ni, biomedical science dia lebih kepada macam ahli sains yang menguji sains yang biologi. Biomedical science dia lebih kepada orang yang menguji, yang mengendalikan yang testing, yang orang yang buat testing tu. Ahli sains yang buat kajian klinikal, itu dia.
Kalau engineering, biomedical engineering ni lebih fokus kepada peralatan yang digunakan oleh medical science tadi tu. Kita support daripada equipment ataupun alatan-alatan bioperubatan lah. Macam contohnya CT scan, kamu punya radiologi kan, mesin X-ray tu, buat penyelenggaraan ke ataupun design ke ataupun troubleshoot ke apa ke, yang itu kita punya engineering punya technical punya scope. Yang sains ni orang yang mengendalikan dia, yang buat yang test kepada badan manusia, itu dia. Itu adalah lebih kita consider sebagai sains. Doktor lebih bertanggungjawab pada badan manusia. Doktor lebih pada manusia. Mesin dia tak tahu sangat doktor ni. Doktor perubatan. Jadi dia lebih fokus kepada tu. Tetapi tak apa, kita minat kepada biomedical tu, kita kena ambil tahu semua teknologi yang berkaitan dengan biomedical, bioperubatan. Sama ada dalam badan manusia ataupun mesin-mesin tu sendiri. Dua-dua kita kena ambil tahu. Bagus? Haikal. Okey, kita seterusnya. Muhammad Hassan Al-Basri. Hassan Al-Basri ada? Hassan tak ada, sir. Wah, hari ni Hassan absent Jadah, sir. Hassan Al-Basri. Sebentar. Radio A. Tidur Hari ni hari apa tidur ni? Hari ni hari Isnin, mana boleh bangkit lewat sangat. Kalau hujung minggu tu bolehlah lewat-lewat, tapi tak boleh lah. Kamu duduk dengan mak tak bising ke bangun lewat-lewat kan? Mak ayah bising punya. Okey, seterusnya Nur Akila Syazwani binti Syah Rehan. Mana Nur Akila Syazwani? Okey, introduce yourself, Akila. Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Nur Akila Syazwani binti Syah Rehan. Saya daripada Kuala Lumpur. KL, di mana KL? Dekat area Sungai Besi. Sungai Besi, okey. Hobi saya suka tengok K-drama. Korea juga, K-pop. Gangnam Style lah ni, ada. Okay, lepas tu cita-cita saya dulu saya nak jadi veterina. Tapi tak Veterina. kesampaian. Veterina ni lebih medical doctor lah kan. So maksudnya kamu kenapa tak kesampaian tu? Sebab biologi dapat apa? SPM. Biologi. Dan SPM saya dapat B. Tapi mak dengan ayah saya pun tak berapa nak bagi sangat. Sebab belajar jauh. Belajar jauh? Veterina boleh ambil dekat asasi sains, boleh ambil matrik. Banyak lah. Tapi nanti dekat degree dia ambil dekat UPM Bintulu Sarawak. Oh, di situ saja. UPM di sini tak ada yang Serdang. Anak kawan mak saya kata tak ada kat sini. Ya Dia ke? pun baca veterina juga. Tapi you tahu nak ni apa Akila, kalau bukan kalau lepas masuk matrik and then you have to score dia ada kalau nak jadi medical doctor kan, dia ada rank medical doctor ni, dia ada rank juga tau. Sampai ke pharmacist. Kalau dia tengok CGPA kalau kamu di matrik tu. Kalau CGPA kamu 3.8 ke atas, tu baru boleh jadi medical doctor lah. Kemudian kalau dia 3.5 ke 3.3 tu baru dia boleh jadi dia akan lose sikit ke vet doktor haiwan. And then last kali baru pharmacist. Yang tak boleh jadi medical doctor tu dia akan pergi kepada doktor haiwan ataupun doktor pharmacist. Tu dia akan pergi macam tu. Dia ada tingkat doktor pun ada banyak tingkat dia. Doktor gigi bawah lagi kan. Dia ada banyak. First memang kena, kalau jadi doktor ni memang kena excellent lah. Result kena straight A. Bukan A saja, A+. Sebab tu yang doktor ni semua kebanyakan pandai-pandai. Pandai-pandai. Ada satu cara lagi. Kalau result bukan flying colours, boleh masuk. Tapi college swasta macam Masa College. Masa University College tu adalah ada tawarkan subjek yang melibatkan medical lah. Medical, nursing, pharmacist. Tapi beasiswa sendirian berhad. Ataupun kalau tak pun kena apply untuk PTPTN ataupun MARA lah kot. Masa kolej-kolej swasta tu boleh. Sebenarnya kita nak ambil nak belajar apa pun boleh dekat dalam Malaysia, dekat sekarang kita ni. Tapi cabaran dia ialah nak dapatkan
beasiswa. Itu yang paling susah sekali. Nak dapatkan beasiswa kena dapat result yang sangat cemerlang baru boleh dapat accept untuk beasiswa. That's why lah kebanyakannya kalau universiti tempatan yang doktor ni memang kau tanya result SPM dia memang straight A lah. Kebanyakannya. Itu dia punya ni. So engineering ni tengah-tengah lah, tak strict sangat, tak teruk sangat. So banyak sebab tu lah banyak yang ambil engineering, dia taklah susah sangat, taklah sebab entry masuk ke intake dia tu syarat dia tak susah sangat. Okey, Akilah boleh faham Boleh sir. Okey, ada cerita apa? Okey, cerita hobi apa hobi? Oh, Korea tadi Okey, drama. Alamak, Korea juga. Okeylah Korea. Itu semua fake Korea tu. Mana ada sir, ada juga Ariel. Ya? Ada juga Ariel, mana ada ni. Mana ada semua guna plastik degree. Yelah. Okey, baik. Okay, thank you Akilah. Alright, kita teruskan. Nur Azlin binti Bahari. Nur Azlin. Ya, okay. Say something Azlin. Nama saya Nur Azlin binti Bahari, boleh panggil Alin. Hobi saya, saya tinggal di Gersik, Tangkak Johor. Gersik? Gersik sekarang kes okey tak? Dekat je ni dengan KKTM. Kes COVID okey tak? Tiap hari saya update dekat Tangkak ni, Gersik ada je naik. Area Gersik. Okey Azlin, jangan keluar sangat Alin, jangan keluar sekarang, tak apa nak elok environment. Tangkap pun kes meningkat je setiap hari ni. Alright. Cakap hobi. Bersia-sia macam tu. Hobi saya pergi bersia-sia. Bersia-sia? Oi, tak boleh bersia-sia sekarang, COVID. Kalau tak boleh bersia-sia, buat apa Alin kat rumah? Tolong mak. Makan. Tak jelas sangatlah ni Alin. Makan sir. Makan tidur lah kat rumah. Tak adalah tu. Okey, cita-cita Alin nak jadi apa? Cita-cita saya nak jadi cikgu. Jadi cikgu. Cikgu murni nak jadi cikgu apa? Cikgu teknikal macam tadi. So kalau cikgu teknikal pun boleh. Kalau nak jadi cikgu pengajian am, kamu kena ambil balik lah. Ada student saya sekarang tengah di UTM ambil pendidikan matematik. Dia dah lepas KKTM Ledang, dia ada diploma biomedical, tapi dia sambung degree di UTM, dia ambil pendidikan matematik. Masa dia jadi cikgu betul lah tu. Tapi kalau tak nak buang masa, ambil jadi cikgu teknikal macam maksudnya kamu nanti pergi ke bidang lah. Kalau ambil jadi pengajar teknikal elektronik ataupun elektrikal, terus masuk ke bahagian teknikal dan vocational. Pendidikan teknikal ada. Macam itulah. Bezanya kalau jadi cikgu pengajian am ni, cikgu matematik ke, cikgu bahasa Melayu ke, cikgu bahasa Inggeris, kena ngajar sekolah menengah lah. Sekolah menengah ataupun kolej mara, matrikulasi. Jadi kalau sekolah menengah tu pening sikit lah kepala. Budak sekolah menengah kan nakal sikit. Okay, baik. Okay, Lin. Alright, stay safe. Thank you. Alright, next is Nur Fatin Fatihah. Mana satu orangnya? Nur Fatin. Okay, Nur Fatin. Nama saya Nur Fatin Fatihah binti Rosli. Saya tinggal dekat Bukit Gambir dulu. Okey, Bukit Gambir pun kes meningkat ni Fatin. Bahaya. Suddenly naik taman dekat Taman Bandar Baru Bukit Gambir tu Aduh. Taman kamu tu. Masya-Allah. Habis kamu macam mana ni? Okey. Jangan keluar sangat. Meningkat kat taman tu pening kepala macam mana lah. Baik-baik jangan berkeluar daripada ni rumah kerap. Kalau tak ada keperluan jangan keluar. Okey, tadi Fatin, ini Nur Fatin. Nak panggil apa ni? Fatin Fatihah. Fatin juga?
Ada 2 Fatin dengan kelas ni kan? Fatin Fatihat dengan Fatin lah. Okay, tak apalah, boleh lah. Okay, apa Fatin seterusnya? Hobi saya baca novel. Baca novel. Okay. Cita-cita tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Okay, baik. Boleh nanti from time to time nanti tengoklah apa yang kamu sementara belajar di college ni, nanti mungkin dapat satu apa cita-cita nak jadi apa. Nak develop career kepada yang mana. Alright? Okay, boleh Fatin. No problem. Okay, seterusnya Puteri Nur Hidayah. Okay, Puteri Nur Hidayah tadi dia pergi test JPJ. Alright. Puteri tak ada. And Shazlin Nur Nadira. Shazlin. Mana Shazlin? Ya, saya. Okay, Shazlin. Introduce yourself. Hai, nama saya Shazlin Nur Nadira binti Syahrin. Panggil je Shazlin. Saya tinggal dekat Tanjung Agas, Tangkak, Johor. Dekat mana? Tanjung Agas, Tangkak, Johor. Tanjung Agas. Oh, Tanjung Agas. Okay. Right. Hobi saya suka tengok movie. Cita-cita saya jadi engineering. Jadi engineer, bukan engineering. Engineer ni banyak jenis engineer. Engineering ni adalah bidang kejuruteraan. Kalau career, engineer, jurutera. Jurutera elektrik, jurutera bioperubatan, jurutera elektronik, macam-macam. Okay, nanti sambung degree habis diploma. Wajib. Okay, thank you Shazrin. And then Tuan Nur Amisha Arma. Oh, panjang nama. Mana satu? Saya. Ya, Amisha. On camera. Nama saya Tuan Nur Amisha Arma, boleh panggil Misha, asal Pasir Mas Kelantan. Misha ataupun Arma? Misha Misha? Misha. Okay. Misha tinggal mana? Jangan masuk ni. Tinggal Pasir Mas Kelantan. Pasir Mas. Okay, jauh tu. Pasir Mas. Jauh. Hobi, I'm not really sure whether it is hobby or not, but I really love to play with cats. Oh, you have a pets. Cats. Yeah. Lama. Itu kucing kacuk ke ataupun kucing kampung? Not sure. Oh, itu kacuk tu, bulu lebat. Okay, we have a ke sini one of our lecturer minat kucing tau. Salah seorang lecturer sini minat kucing. Dia beli satu kucing mana kacuk dengan harga 2,000 lebih. Tapi dia anak tu, dia beli. Cikgu Fazli. Cikgu Fazli Zubir. Kenal Dia ajar maths Kenal, selalu cakap juga pasal kucing. Dia punya nama kucing Bubu. Betul. Tapi itulah kucing kacuk ni nak kena vaksin, nak kena modal tinggi tau, nak dia punya maintenance dia. Jaga macam jaga baby. Betul. Makanan dia pun kena jaga, dia punya tempat dia semua kena bersih lah. Dia tak boleh macam kucing kampung biasa ni. Kucing kampung sepak dia punya litter pun mahal juga. Ya, betul. Berapa ekor ada? Misha? 2. Satu 2 lagi ekor. tidur. Seekor lagi tidur. Dan dia jantan betina bukan dua-dua ni? Sama jantina ke? Yang ni perempuan. Yang tu betina, bukan perempuan, betina. Betina. Okay, kita mostly kita panggil male dengan female lah Okay. Yang satu lagi tu jantan. Okay, jantan. Okay, bagus. Minat kucing, bagus. Nabi Muhammad pun minat kucing. Suka kucing. Alright, cita-cita Misha? Radiologi. Radiologist. Radio, apa orang panggil? Radiografer. Kalau radiografer ni orang yang mengambil, yang mengendalikan mesin-mesin radiografer lah. Maksudnya mesin-mesin pengimejan kan. Kalau yang technical macam engineering, biomedical melibatkan radiologi ni yang buat maintenance, penyelenggaraan ataupun
mesin-mesin melibatkan X-ray itulah kan. So kalau radiografer ni kamu yang mengendalikan bila mengendalikan dia lebih kepada sains tau tadi. Macam saya cakap tadi tu. Sekarang kalau yang engineering ni, yang technical ni lebih kepada yang kita study machine tu sendiri. Machine itself, masa kita involved dengan specification dia punya operation, and then dia punya design atau dia punya maintenance. Yang itu dia punya technical side dia. Kalau radiografer tu dia cuma guna kepada manusia and test at human body and then dapat get the result macam tu. So dia different benda tu. Tapi tak ada masalah. Nanti kita link dengan UiTM Puncak Alam lah. Dia lebih kepada perubatan biomedical science. Dia ada biomedical science, biomedical engineering. Yang di KKTM Ledang ni biomedical engineering. So you have to differentiate, identify the difference between among these two programs. Okay, Amisha. Boleh refine lagi, tak apa, no problem. Okay, thank you. Alright, Misha. Okay, dah habis. Total hari ni ada 18 students. Seorang Puteri absent. Bukan absent. Sorry. Puteri ada JPJ test. Yang absent tadi Hassan Al-Basri. Tak apa, next class kita panggil dia, introduce perkenalkan diri dia. Saya nak kenal dia, Hassan tu mana satu, and then baru kita start kelas lah. So hari ni okay, now is my turn. Saya explain lah. Nama saya TS Dr. Nur Syarizan bin Syahri. So most of my student panggil saya Sir Ijan ataupun Dr. Ijan. Saya ketua program laboratory, ketua program Makmal di KKTM Ledang ni. Okay, untuk semester ni saya ditanggungjawabkan untuk mengajar engineering application software kursus ini untuk kelas radio A, radio B, radio 2A, radio 2B dan diagnostik 2A. So 3 kelas saya ajar ni. So yang mengajar kursus ni ada 3 orang lecturer sahaja, iaitu saya, and then Dr. Nazrul, dan lagi seorang ketua program terapeutik, Encik Zahari. So 3 orang lecturer yang in charge untuk kursus engineering application software ini. So untuk minggu ni kita tak start lagi lah, sebab subjek ni ataupun kursus ni baru diperkenalkan untuk program 3 tahun ni. Disebabkan oleh kita ada buat curriculum development, refinement. Kita panggil pakar-pakar industri bersidang dan dicadangkan, panel industri kebanyakan cadangkan supaya introduce one of the subject involving software, simulation and juga drawing. Sebab most of the industry akan melibatkan benda-benda, kalau melibatkan design and development, dia akan ada komponen ni lah, software, menggunakan software simulation, and also little bit brief about at least glimpse about drawing, mechanical ataupun anything about drawing, CAD, computer aided design. So that's how this course is introduced to student for the first time in KKTM Ledang lah. KKTM lain sebelum ni memang ada lah subjek-subjek yang melibatkan drawing ni. Tak kira apa pun program. Program civil ke, program electrical, elektronik ke, memang ada drawing. Tapi dia just one of the subject fundamental lah, asas. Bukannya depth. Alright. Saya dilahirkan di Segamat, Johor. Tapi membesar di Pasir Gudang, Johor lah. Pasir Gudang sebab ayah saya bekerja di Johor Port, Pelabuhan Johor. Sekarang dah pencen lah. Saya sekarang menetap di Tangkak lah. Taman Tangkak Emas, berdekatan dengan Hospital Tangkak tu. So memang orang Johor. And then kalau pengalaman kerja, memang sebelum pengalaman kerja, saya bersekolah. Sekolah memang kebanyakan di Johor lah. Sekolah menengah, sekolah kebangsaan, semua di Johor. Dengan tempat di MRSM Muar, Bakri.
And then SPM, lepas SPM first degree saya ambil di UTM Johor, UTM Skudai. And pada tahun 96 saya SPM tahun 1996, tahun 2000 habis. And so bachelor in mechatronic, electric mechatronic. Tahun 2001 saya start kerja sebagai engineer di Sanyo Personal Telecommunication. Sekarang kilang tu dah tutup dah. Dah tutup. Saya ada experience dalam 4 tahun 4 bulan lebih kurang lah sebagai QA engineer. And then pada tahun 2005 saya join MARA tenaga pengajar di KKTM KKTM Balik Pulau Pinang. Pulau Pinang selama 12 tahun. Itu di bawah program Industrial Mechatronic. Mechatronic apa? Mechatronic adalah combination between mechanical and electronics. So involving automation, robotics, banyak kepada CAD/CAM, melibatkan programming, embedded programming, macam tu lah. So bidang saya lebih kepada mechatronic. And then walau bagaimanapun biomedical ni saya baru masih dalam proses belajar lagi lah, sebab saya 3 tahun baru di KKTM ni, Ledang ni. So 12 tahun di KKTM Balik Pulau, dan tahun 2017 baru dapat tukar di sini. So baru 3 tahun. Tapi saya boleh adapt sebab biomedical engineering ni pun fundamental dia adalah electronics. So biologi pun saya ada ambil dulu masa SPM, saya okey juga. Taklah ni saya tahu at least fundamental tu, basic tu saya tahu. So cuma peralatan tu in depth, tu bergantung kepada kita punya ni lah. So kita, kalau kita nak expert, kita kena kaji lagi dalam dan lama. Setiap program tu ada dia punya specialized tersendiri. ICT dengan ICT-nya, diagnostik dengan peralatan diagnostik, radiologi dengan peralatan radiologi, laboratory pun ada peralatan-peralatan yang spesifik untuk clinical punya test. So di KKTM Ledang ni saya in charge untuk program laboratory lah, kita program laboratory. And then saya banyak in charge dalam subjek-subjek melibatkan electrical, elektronik, dan juga digital, electronics, biomedical, instrumentation. Ni yang subjek baru ni, ni baru nak take over ni. So tak banyak lecturer yang tahu sebenarnya ni subjek ni. Ni baru 3 orang ni yang kena explore ni lah. Maksudnya saya pun kena explore, at the same time kamu pun kena belajar. Sama-sama lah kita belajar. Itu je. Okay, and then alright, tahun 2008 ketika di KKTM Balik Pulau Pinang, saya sambung pengajian di peringkat master. So master saya di UTM juga, UTM JB, tapi secara part time. So master saya dalam bidang kejuruteraan mechanical, advanced manufacturing, pembuatan termaju, dan tahun 2010 tamat. Okay, 2012 cari penyakit lagi, sambung PhD 2012. Dan tahun lepas baru habis 8 tahun PhD. So secara part time juga, secara tapi yang PhD saya di UTM KL Kuala Lumpur. So 8 tahun. Tahun lepas baru tamat dan baru dapat doktor lah. And then itulah bidang di bidang pendidikan kejuruteraan. So engineering education. Lari bidang sikit lah. Masuk line education, pening kepala. Orang engineering kan, masuk bidang philosophy of education, philosophy semua. Nak adapt falsafah pendidikan tu ambil masa setahun. So bidang tu bukan senang. Setakat ni sebelum ni kita main dengan logic, mathematics, complex mathematics, calculation, research on benda yang nampak. Engineering adalah benda yang nampak. Benda yang kebanyakannya mostly kita boleh buat calculation, analysis,
modeling apa semua. Tapi bila masuk kepada social science ni, mula memang terkejut. That's why saya ambil masa yang lama untuk tamatkan pengajian peringkat PhD ni. Tapi alhamdulillah okey marah ni satu je. Dan bila kau dah belajar, jangan tarik diri. Masuk kena habiskan. Tak kira kau nak extend berapa lama pun, berapa tahun pun, jangan dihabiskan. Kalau tak habis, satu je, kena bayar balik. Saya tak nak kena bayar balik. Kos dia amatlah tinggi, 20,000. That's why saya teruskan sampai ke titisan keringat yang terakhir. Alhamdulillah, berkat doa ibu ayah, kawan-kawan yang banyak membantu. Bukan kejayaan saya seorang, maksudnya semua pihak, termasuklah penyelia-penyelia, bos-bos yang sokong. Bukan senang nak dapat benda tu dalam keadaan part time. Kena belajar menguruskan masa dengan efektif. Family lain, kerja lain, lepas tu nak menulis lain. Lepas tu suka tak suka, dah belajar namanya memang kena suka membaca dan suka menulis. Walaupun tak suka, kena paksa juga. Macam mana? Kalau tanya hobi saya, minat saya suka main muzik, kan? Saya suka main gitar, saya suka main keyboard, suka sebab saya memang penasihat kelab muzik KKTM Ledang. Siapa yang tahu main alat muzik tu boleh join masuk kelab, no problem. Jadi kalau tanya minat lah. Jadi tapi career saya sebagai pensyarah. Jadi dia ada benda yang berbeza. Macam tadilah abang tadi ada minat main futsal, main bola sepak kan, tetapi kita boleh jadikan dia sebagai hobi, walaupun kita tak boleh jadikan dia sebagai kerjaya. Tak ada masalah. Keep on sebagai hobi, tak ada masalah. Okay, boleh. Alright. Apa lagi nak sembang? Itulah kot. Sekarang ni COVID macam mana? Okay, ada soalan tentang tentang saya punya ni. Ada soalan tak? Ya, Hanan. Intan. Ya. Okay, dia ada dua pro and cons. Kalau family kamu tiada halangan, ada masuk dari segi masalah kewangan ataupun dari segi sebenarnya nak belajar ni, sambung belajar ni ada 3 benda adik dengan kakak abang dengan kakak semua ni, 3 benda ni kalau kita nak belajar. Pertama sekali badan sihat, badan sihat, tak ada penyakit yang berat. Itu kalau sakit tak boleh. Kawan-kawan saya banyak yang sakit yang berat, macam contohnya masa sakit jantung, bypass, kena operation semua kiok. Maksudnya tak boleh nak study separuh jalan semua. Pertama, badan sihat, sejauh pada penyakit yang teruk-teruk patah kaki patah sampai tak boleh jalan yang melibatkan fizikal tu elakkan. Pertama. Kedua ialah komitmen kita. Komitmen. Kita boleh korbankan masa. Masa kita bersama keluarga, masa kita bersama kawan-kawan apa semua, itu kena. Komitmen maksudnya kelas jangan bunting setiap kelas datang apa semua. Komitmen tu ialah komitmen. Minat ke tak minat ke tu nombor 2, tapi komitmen. Yang ketiga ialah kewangan. Kewangan ini maksudnya backup kita. Backup dari segi ibu bapa kita mengharapkan kita untuk bantu adik-adik tak? Kalau tak ada yang tu maksudnya maksudnya kamu boleh belajar lagi, tak masalah. Dia orang boleh support. Kita kena ada backup Maksudnya memang betul belajar di KKTM Mara ni memang free lawan dapat, tapi kena ada backup. Maksudnya kalau kamu ketandusan kekurangan, kadang-kadang satu masa tu kalau kamu buat projek ke final year project terutamanya lah, banyak kena duit kan semua kan. Ada masanya memang kamu perlukan sumber kewangan yang ekstra. Jadi memang tak ada cara lain, memang mak ayah juga kena tolong. Mak ayah ataupun adik-beradik yang dah bekerja kena tolong. Okay, itu. So 3 benda tu yang kena. Kalau mak ayah kata kerja dululah tolong adik-adik, itu kenalah. Maksud kena cari kerja lah. Tapi andai kata dia bapak boleh kerja lagi, jadi boleh jadi backup, ada backup sumber financial backup tu, pergi belajar, tak ada masalah. Itu. Tapi secara umumnya saya galakkan at least kena sambung sampai sarjana muda ataupun first degree bachelor degree. Itu dia Hanan. Menjawab soalan. Sebab apa? Sebab
Sebab kalau kerja pun tak banyak juga company yang boleh offer 2,000 untuk diploma, 2,000 ke ataupun 3,000 ke atas tak banyak untuk diploma. Kebanyakan yang di offer bila kita ada diploma dia mesti macam experience bertahun-tahun baru boleh di offer gaji 2,000 lebih ataupun 2,500 ataupun 3,000. Kalau setakat diploma fresh jarang-jarang nak dapat offer tinggi. That's why saya at least sambung degree. Habis degree kebanyakannya bachelor dia offer untuk fresh 2,000 ke atas lah. Jadi okey sikit lah daripada 1,600, 1,500, 1,400 kan. Okey, faham Anan okey. Alright, soalan lain? Intan tadi ada nak tanya? Sekarang umur berapa? Maksudnya dapat doktor tu, gelaran doktor maksudnya habis PhD tu dah umur berapa? Dan gap antara master dengan PhD tu punya gap tu berapa lama stop? 2 tahun tu? PhD tu. 2 tahun. Kan saya habis saya start master 2008, 2010 habis. Kemudian 2010, 11, 2012 saya start balik PhD. So 2 tahun tu saya hanky-panky tapi tak hanky-panky pun, kerja macam biasa. Sebab saya ambil master, saya ambil PhD ni part time. Maksudnya kerja jalan macam biasa. Kalau ikutkan tahun ni saya umur 42. Tahun lepas, tak ikut tahun lah tapi belum 41 plus lah. Tahun lepas 41 tapi saya tamat pada umur 20 PhD saya. Sekarang ni 42 lah sekarang. Dah tua dah. Anak saya pun lebih kurang baik kamu, saya tinggal 5 sekarang ni. Nama Aina. Ada nama Aina tadi kan? Okey, Intan menjawab soalan. Okey sir, kalau lama sangat stok kan, nak sambung balik tu saya better stok lama ke ataupun jangan lama sangat? Kalau kita bekerja dalam bidang kita, contohnya macam nak sambung degree nanti kamu kerja dalam biomedical kan, tapi nak sambung degree pun dalam biomedical tu tak apa, tak ada masalah. Tetapi kalau luar bidang, contohnya kamu nak kerja dekat bahagian biomedical engineering, tetapi kamu nak sambung bahagian contohnya civil ke ataupun bahagian pendidikan ke, itu mencabar tu sebenarnya, sebab itu memerlukan usaha yang double. Kamu kena kena baca mentalaah balik apa, sebab lari daripada bidang. At least kalau sama bidang, kita benda ni knowledge dah ada kat kepala tau. Cuma kamu kena refresh balik bagi dia ingat. Macam tu. Macam surah lah. Kalau surah kamu pernah hafal surah, contohnya surah apa? Surah ayat-ayat lazim kan? Tapi ada lama tak baca, tiba-tiba kamu nak hafal balik. Boleh, tapi kamu kena ambil sekejap je, nanti dia akan datang balik, boleh ingat balik. Tapi kalau benda tu memang tak ada, memang zero, kamu akan ambil effort yang double lah untuk nak ingat balik. So kalau sama bidang tak ada masalah, tapi kalau lain bidang kena tengok diri lah kalau mampu ke tidak. Itu je capabilities. Sebab Tuhan ni jadikan manusia tak sama. Ada yang cepat belajar, ada yang lambat, slow, kemudian tapi boleh. Saya ramai kawan-kawan, saya pun jenis yang taklah ni, saya jenis yang sedang-sedang lah. Ada yang kawan saya, dia slow tapi dia maintain sampai akhir garisan penamat, dapat betul. Itu lagi okey sebenarnya. Slow and steady, jangan jadi progress, akhirnya dapat juga. Okey, yang penting komitmen lah. Komitmen kena ada, komitmen masa, komitmen tenaga. That's why campur dengan kesihatan. Jangan ada sakit. Jangan ada kemalangan yang teruk-teruk lah. Sebab tu penting support tu penting, support family dari segi kewangan, moral, kadang-kadang masalah-masalah keluarga ni tempias dekat kita nak belajar pun terganggu, jangan main. That's why kita ada counselling semua. Kalau ada masalah, jumpa kaunselor. Kaunselor boleh dengar, boleh suggest sesuatu lah yang boleh mengurangkan bebanan mental dan fizikal kita. Okey, Intan menjawab soalan? Menjawab sir. Terima kasih sir. Okey, kalau nak kerja pun boleh, tak ada masalah. Nak jadi usahawan pun boleh. Okey, yang lain? Tak ada soalan?
Tak ada soalan, saya buka sekejap saya share, saya buat sedikit share sedikit tentang silibus sebelum kita akhirkan kelas kita pada pagi ini. Alright. Saya share sedikit tentang silibus. Nampak tak skrin yang saya share? Nampak. Okey, baik. Nampak Okey, alhamdulillah. Alright, ini nanti saya akan jadikan PDF, saya akan bagi dekat dalam grup Ingatkan sir kalau saya lupa. Okey, ini subjek ni DBV 20042, kita panggil Engineering Application Software. Pangkal belakang ni dua ni. Dua ni awal ni maksudnya semester 2. Semester 2 ke tahun 2? Semester 2. Yang dua di belakang ni maksudnya 2 kredit. Walaupun dia 2 kredit tetapi ilmu yang dipelajari dalam kursus ni dia akan gunakan ketika final year project nanti. Final year project yang mana kamu kena buat project satu grup 2 orang project dan dia melibatkan drawing, dia melibatkan design and development of electronic part component. Okay, dia boleh kepada fokus kepada ni lah, integrated knowledge skills. Yang paling penting sini, working environment, sustainability of product development through design software tool dan PCB manufacturing machine. Maksudnya kita nak belajar tentang PCB, kita nak belajar tentang proses pembuatan PCB dan juga melibatkan drawing dan mechanical software. So ini akan kita projek akhir nanti kita akan buat satu produk. So dia melibatkan sedikit mechanical dan sedikit electronic dan electrical PCB. So we have 3 course learning outcome CLO ni kita panggil course learning outcome. Outcome ni dapatan hasil pelajaran pada akhir semester, pada akhir kelas ataupun akhir semester lah. So yang pertama, CLO pertama ni melibatkan kognitif ataupun kita panggil IQ lah IQ, analysis of various electronic and mechanical design in engineering application. Dia lebih kepada analisa komponen elektronik dan juga mechanical dalam proses design, dalam proses design untuk menghasilkan suatu produk. Contohnya kita design electric circuit untuk power supply contohnya lah. So at the end nanti kita akan dapat satu produk power supply 5 volt contohnya, DC 5 volt ataupun DC 12 volt. So kita akan hasilkan satu power supply contoh ataupun at the end nanti kita nak buat satu macam power bank siap dengan casing sekali. Tu macam-macam tu lah contoh. So yang ini melibatkan analisis ni lebih kepada kognitif, IQ, kita punya pemikiran, kita punya calculation. Ini adalah CLO 1, course learning outcome yang pertama. Yang kedua tu adalah CLO 2 melibatkan psychomotor. Ini adalah hands on ataupun practical. Build the PCB project using the design software tools dan juga PCB manufacturing machine. Ini melibatkan proses-proses, kita buat PCB, kita buat development of casing ni semua. So ini ada melibatkan kerja-kerja amali. That's why ini lebih kepada psychomotor. P4 tu level of psychomotor 4. P4 tadi C4 yang pertama tadi CLO 1 C4 cognitive level 4. Yang kedua ni P4 psychomotor level 4. Dia melibatkan amali kerja-kerja tangan. So yang ketiga ni adalah CLO ketiga melibatkan effective domain, iaitu soft skill ataupun dengan kata lain adalah attribute ataupun apa yang kita panggil ni skill-skill yang tak nampak lah tapi kita boleh nilai dari segi komitmen. Ni good working environment, team working, understand the sustainability in product development, macam mana kita nak sustain dalam proses-proses penghasilan produk tu. Sekarang kita nak hasilkan produk zaman sekarang ni, macam mana kita nak sustain dalam bisnes, macam mana kita nak sustain produk tu supaya dari dulu sampai sekarang orang masih pakai lagi, masih lagi valid sepanjang zaman. Itu kita panggil sustain. Interaction with others, ini communication skill ni, effective collaboration to achieve a common target. Ini kita akan nilai dari segi dalam projek, penghasilan projek nanti dan juga amali. So we have a level of 3, perform a good working environment. Dia lebih kepada ni lah, faham dari segi sustainability, collaboration
teamwork dan macam mana. So untuk assessment kita ada 3 peringkat, iaitu pertama tadi kita ada teori test. Subjek ni tidak banyak sangat teori, cuma sekali je. Teori test satu saja 10%, and then banyak kepada practical dan juga projek. 40% pada practical dan 40% kepada projek. So 80% ni lebih kepada amali. Dan yang ketiga ni adalah efektif tadi, soft skill tadi, 10%. Dinilai ketika presentation projek nanti. Yang ni 10% juga. So total ialah 100%. Passing mark 50%. So ni adalah subjek melibatkan amali, so jangan ada sampai gagal lah. Maksud kalau gagal tu memang tak buat dan tak hantar kerja-kerja amali dan juga projek, tu memang akan gagal. Jadi kalau boleh jangan hantar saja, insya-Allah lah. Function ke tak function ke tu nombor 2, tapi hantar. Hantar dan report semua kena hantar complete siap, hantar. Passing mark ialah 50. 50 tu adalah C minus, jangan sampai C minus. Kalau C minus tu dapat 1.7, nanti pointer kau orang teruk nanti. Dapat M, dapat A. A minus okey. CGPA apa nanti, kalau A 4.0 kan. Kalau A minus ialah 3.75 kan. That's why 3.65. Jadi kena target tinggi lah, A ataupun A minus. Kalau nak jaga pointer. Tapi kena jaga pointer lah sebab kamu ni awal lagi kan. Kalau boleh graduate dengan dekan dengan platinum, CGPA 3.5 kan dan ke atas. Alright. So ni boleh mappings, ni assessment method dia. So we have only 6 chapter dalam kursus ni. Chapter 1 lebih kepada introduction and history, evolution, PCB, daripada kewujudan PCB. Mana PCB ni? PCB, PWB wujud. And then we have material apa yang digunakan. Kita ada standard dia, apa yang digunakan dalam manufacturing of PCB ni. So chapter 2 lebih kepada electronic design automation, kita panggil EDA. Kenapa EDA ni penting, and then trend dalam market macam mana, tools dia EDA ni apa, and then kita tengok software apa yang terlibat. Tu dalam chapter kedua. Chapter ketiga lebih kepada design software tool untuk schematic. Schematic elektronik dan electrical. Yang kita akan gunakan software kita panggil Proteus. Ketika electrical circuit, korang belajar menggunakan multisim kan? So yang ini kita akan introduce to one more electrical electronic software. Lagi powerful daripada multisim, kita panggil Proteus. So Proteus ni ada 2 bahagian. Yang pertama kita boleh design and simulate. Simulation, kita boleh run di simulation. And then kita dah buat, dah design, dah test run di simulation, kita boleh terjemahkan ke bentuk PCB. So PCB pun kita boleh design all the locate the components and print out to the machine, dia punya PCB. So itulah to the chapter 4, software PCB designing. Ini pun included dalam Proteus. Dan ni adalah second part of Proteus lah. Maksudnya kita nak design PCB pula. PCB ni adalah board PCB. Television ke, radio ke, handset ke, semua kalau kamu buka dalam tu ada PCB. PCB ataupun PWB. Berapa layer? 1 layer, 2 layer atau berlayer-layer. Sekarang multi layer orang panggil PCB. Dalam handphone tu multi layer. Bukannya depan belakang aja. Dalam antara tu pun ada lapisan-lapisan dia. Dia panggil multi layer. So ini adalah kita nak design nanti PCB tu. Untuk chapter 4 ni. Juga menggunakan software Proteus. Untuk chapter kelima kita ada mechanical design and CAD. Ini kita introduce brief kepada student cara penggunaan software. Second software ni kita akan belajar ialah SolidWorks. Ni lebih kepada mechanical design and manufacturing lah. So design kita menggunakan CAD, computer aided design, SolidWorks and then lebih kepada kalau kita nak buat kita dah buat satu circuit power supply, ni kita nak buat casing dia, ni that come to the mechanical part lah.
So kita kena design casing dia, dah dapatkan detail drawing, and then kita transfer kepada 3D printer untuk buat dia punya casing. Tu chapter 5 dan chapter 6 adalah mostly adalah projek untuk menghasilkan satu produk lah. Semualah PCB fabrication, assembly of the component of PCB, and testing and troubleshooting. So most of the time we have this is the only assessment, theory test, practical project and presentation. And then main reference, ni adalah senarai rujukan yang boleh dibaca. Saya akan juga bekalkan dengan modul, tapi modul panjang lah. Saya akan ringkaskan dalam bentuk slide PowerPoint. Nanti boleh baca, boleh ingatkan saya bagi nanti. Alright, ini adalah secara umum tentang silibus. Okay, untuk test pertama akan merangkumi chapter 1 dan 2, unit 1, unit 2. Ini 10% sahaja. Dan untuk amali, job sheet 2, kita ada 4 job sheet. Job sheet practical 1, practical 2, practical 3, practical 4. Melibatkan chapter 2, 3, 4 and 5. Setiap practical ni ada pecah lagi, ada task-task tersendiri ya. And then project melibatkan chapter 3, 4, 5 and 6. So practical ni grouping practical dan juga project adalah dalam grouping. So yang satu lagi ni yang last terakhir tu adalah 10% ni adalah penilaian ketika presentation 10% juga. So ni including report writing pun kena buat, kena hantar, practical dan project. Ini adalah secara keseluruhan lah tentang syllabus dan juga assessment instrument format untuk kursus engineering application software ni. So any question so far sebelum kita tamatkan kelas? Ada soalan ke tentang syllabus? Sir? Ya. Jadinya kan subjek ni tak ada final lah? Tak ada, dia project. Dia hanya ada teori test sekali, and then semuanya kerja-kerja amali. Final tak ada, tu ada advantage lah. Subjek selain semester 2 ni korang akan ambil ECA tu tak? ECA ada final, apa lagi subjek? ECA lagi. EDC ada ambil? Ada senarai subjek sem 2 tu saya kena tengok balik. So ada yang boleh refer kepada ketua program masing-masing. Macam kamu boleh refer kepada, kalau tak nak tanya Cik Saleh, tanya kepada penasihat akademik lah. Subjek-subjek yang diambil pada semester ni, yang ada final, yang tak ada final. Untuk subjek yang ni, subjek engineering application software ni tak ada final. Hanya teori test dan juga amali serta projek sahaja. Okay? So kurang satu beban lah. Final tak payah nak ni. Tapi jangan kumpul. Maksudnya setiap satu lab kalau habis selesai hantar, report siap hantar. Jangan at the end belonggok pada minggu ke-18, minggu 16 ni baru hantar. Tu memang sakit lah nak buat semua kan. So kena buat istiqamah panggil, siap hantar. Jadi kurang beban macam tu. Saya nak menanda pun senang. Taklah sekali sedulang berdulang-dulang nak kena tanda kan. Banyak nanti. Penat. Okey Ayu, menjawab soalan? Ayu ke Akilah tadi yang tanya? Akilah. Akilah. Alright, ada soalan lagi? Ada soalan lain? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Tengok macam mana So kirim salam dekat Hasan Al-Basri tadi tanya dia kenapa. Saya tanya kenapa tak hadir, kenapa tak masuk nanti insyaAllah saya nak tengok dia minggu depan ada ke tidak. Okey Oi, tak respon pun. Okay, sir. Okey, baik. Okay, sir. Baru ada, ingatkan tidak. Okey, baik. Kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan suratul Aus. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Aus innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.